Okay, Assalamualaikum and good evening. Good morning. Okay, I'm the moderator for today's session. My name is Miss Amy, Student Master of Statistics. Okay, before we start our session regarding sustainable food production, implementation of smart, easy DIY aquaponic design, I will introduce our speaker, which is Associate Professor T.S. Dr. Muhammad Farizal Rajami. Okay, Dr. Muhammad Farizal Rajami is a lecturer at the School of Management Technology and Logistics, University Utara Malaysia, UUM. He is currently the Deputy Dean of Student and Alumni Affairs, College of Business, UUM. Yang He tu yang used to lama hold kot. various... I think that one is the old resume. It's okay. Proceed. I'm just a lecturer in UM. Oh, okay. So I want to directly start the session. Yeah, please. Oh, okay. All right. So we will pass the session to our speaker, Dr. Fariza. So please welcome. Thank you. Okay, thank you, Aimi. Thank you, Setma, for organizing this beautiful event. I'm Farizal. Just call me Farizal. I think some of you might know me, but if you do not know me, I'm working in School of Technology Management and Logistics. So, are we going to convey this workshop in Bahasa ataupun in English? Which one do you prefer? Most of it, I mean, all of them are any foreign lecturers are in this are the participants. Are there any foreign lecturers in this group? Do you see any? I think If there is none, then I will just convey it in Bahasa. It is easier for you guys to understand. yeah, I think no. If have a foreign lecturer or international student, you can tell us if you didn't understand in the chat spot. Can unmute. So okay, tak apa, it's okay. So I will do a mixed language between Bahasa and English because some of the terms are in English terms. Alright, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, basically thank you for joining this workshop. The workshop itself is being divided into two phases actually. I have suggested for SECMA to divide this workshop into two phases. The first phase will be this one. This will be just a 30 minutes class, theoretical on the aquaponic system. Selepas ni kita akan ada practical class di mana I would like to invite you guys to visit some of the location untuk aquaponic system. Jadi sebelum kita nak visit the aquaponic system punya tempat tu, kita perlu tahu apa dia the terminology of aquaponic tu lah. But before that, I would like to thank SECMA for giving me the grant under DECO grant 14935 with the amount of 10,000 for this research, and the member for this research consists of me myself, and together with Associate Professor Dr. Mat, Professor Aslinda, and Associate Professor Dr. Nazihah. The other three are from School of Quantitative Science. So the topic that I'm going to bring to you today is on the aquaponic design system lah. Alright, ladies and gentlemen, aquaponic ni actually is a system. Alright, okay, if you can see from the fourth point there, aquaponic itu sebenarnya adalah combination of two words. Adalah kombinasi dua perkataan. Satu aquaculture. Aquaculture is farming of aquatic fish life such as aquatic life lah, such as fish. Itu adalah aquaculture. And then you combine with hydroponics. Okay, hydroponic ni adalah the process of growing vegetables without using land. So kita combine dua teknologi, iaitu satu teknologi aquaculture dan juga satu teknologi hydroponic, di mana hydroponic ni kita tanam sayur tu tanpa menggunakan tanah. Persoalan dia sekarang, kenapa kita tak gunakan tanah? One of the main reason why we did not use tanah untuk kita tanam sayur adalah kebanyakan penyakit tu, bawaan penyakit sayuran ni, tumbuhan ni datang daripada tanah. Dan kalau kita pakai tanah, kita kena siram and so on. So it is better for us to use hydroponic technology whereby kita menanam sayur tanpa menggunakan tanah. Okay, dan kalau you all nak tahulah, memang Malaysia ni kita sangat bergantung harap kepada makanan import.
Kita sangat bergantung harap kepada makanan import. Jadi sudah tiba masanya lah untuk kita cuba menghasilkan kita punya makanan sendiri. For your information, during the COVID era last few years back, alright, alhamdulillah saya ada sistem ni dekat rumah. What happened is that during the COVID time tu kita tak dibenarkan keluar dari rumah. Saya berjaya menggunakan hasil daripada sistem aquaponik ni untuk menampung sumber protein dan sayuran di rumah saya sendiri. Jadi tuan-tuan, kalau misal kata saya mampu lakukan, saya pasti tuan-tuan sekalian pun mampu lakukannya jika mempunyai sistem ini di rumah masing-masing. Jadi dia tak perlu kawasan yang luas. Contohnya macam di rumah ibu saya di Rawang, Selangor, rumah teres 2 tingkat, ada satu bahagian porch kecil saja. Itu pun sudah cukup mencukupi untuk kita melakukan ataupun assemble the aquaponic punya sistem di rumah masing-masing. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan, Ami, are they allowed to speak up or using the chat ataupun macam mana? Ami, are you there? Tak ada. Okey, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, tak ada masalah, tuan-tuan boleh drop by dalam chat box, okey. Dalam chat box saya sentiasa tengok dalam chat box, ataupun kalau nak tekan speaker, dipersilakan untuk tekan speaker lah. Okay, so basically apakah sistem aquaponik itu sendiri? Okay, kalau kita tengok kat sini, saya saja tak nak besarkan slide ni supaya mudah sikit saya nak control the slide. Okay, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam sistem aquaponik ni? Dalam sistem aquaponik ni, apa yang berlaku adalah ada berlaku some kind of chemical process di mana kita cuba menggunakan segala nutrien yang ada dalam air itu untuk digunakan untuk pokok lah. So basically the system itself, the fundamentals itself, there are three elements. There are three main elements dalam sistem aquaponik ini, iaitu pertama iaitu fish, ikan, kemudian sayuran dan juga bakteria. Apa yang berlaku adalah dalam sistem ini adalah fish will release their waste. Fish akan release their waste, alright. Dan apabila diorang release their waste, what happen is that the waste is rich in ammonia content. Alright, that particular ammonia is being converted, dia panggil sebagai proses nitrification. Nitrification, we try to convert the ammonia itself kepada satu elemen, dalam kes ni nitrate, yang sangat berguna kepada sayuran untuk tumbuh, untuk dia membesar. Jadi basically kita menggunakan benda yang natural lah untuk memastikan pokok kita tu membesar. Dan dalam kes ni sayuran yang kita ada adalah sayuran yang fully organic. Dia adalah fully organic. Kalau misal kata kita gunakan racun, memang kalau kita gunakan racun, kalau misal kata di Cameron Highland dong banyak menggunakan racun kan untuk jaga pokok. Tapi kalau misal kata untuk sistem aquaponik, kita tidak boleh menggunakan sebarang bahan kimia, sebab jika kita gunakan sebarang bahan kimia akan menyebabkan ikan kita mati. Alright, kalau misal kata ikan kita mati tu akan ada masalah sedikit lah. Alright. So jadi dia memang adalah satu sistem yang orang kata fully organic, alright, dan fully safe. Jadi apa yang berlaku, chemical equation, lama tak tengok chemistry, inilah dia punya chemical reaction yang berlaku dalam tu, di mana kita mengubah daripada ammonia kepada nitrite, lepas tu daripada nitrite kita tambah lagi satu oksigen kepada nitrate. So this particular nitrate ni adalah sangat berguna kepada sayur-sayuran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa untuk melawat School of Quantitative Science, di situ kita ada satu, bukan lab lah, kita ada setup aquaponik. Ini adalah setup yang ada di sana, di mana the particular setup tu consists of 2 fish tank. Dia ada 2 tank besar, tank ikan 1, tank ikan 2. Kemudian dia akan ada satu fish waste tank. Okay, fish waste tank ni adalah tangki kumbahan lah, tangki kumbahan, di mana dalam fish waste tank tu kita
akan mengumpulkan semua sisa-sisa kumbahan ikan dalam fish waste tank, dan daripada fish waste tank tu kita akan berlaku proses di mana proses nitrification tadi mengubah daripada amonia kepada nitrate. Situ dia akan berlaku di situ, dan that particular fish tank tu akan juga contain air yang bersih. Air yang bersih daripada fish tank tu bila kita ubah daripada amonia kepada nitrate, kita akan sedimen yang berat akan tenggelam ke bawah. Alright, jadi menyebabkan bahagian atas tu adalah air yang agak-agak bersih dan dia kaya dengan nitrate. That particular air tadi akan disalurkan balik semula kepada beberapa tempat. Satu, dia akan masuk kepada grow bed. Kalau tuan-tuan tengok dalam sebelah kanan tu schematic diagram tu. So air tu akan dimasukkan kepada grow bed nombor 1 dan juga grow bed nombor 2. Dan juga dia akan masuk kepada UPVC pipe 82mm ataupun 3 inci UPVC pipe. Kat situ adalah sistem hidroponik. So apabila air mengalir ke dalam grow bed 1, grow bed 2 dan juga UPVC pipe tadi, air tadi akan dimasukkan semula ke dalam kolam di mana kondisi air tadi adalah dalam keadaan yang agak bersih lah. Dia agak bersih dan kaya dengan nutrisi untuk pokok-pokok membesar. Alright. Jadi dalam kes ni kalau tuan-tuan nak tahu, memang kita tak tambah air. Alright. Air yang kita ada, kita just recycle saja. Dan what's the beauty of this system is that this particular system ni dia adalah prone. Dia anti orang kata dia tahan kepada sebarang cuaca. Maksudnya tak kisahlah musim kemarau macam sekarang ke ataupun musim banjir ke, musim hujan ke, dia tak ada masalah sebab air tu akan maintain, kuantiti air akan maintain dalam kolam, dan juga pokok-pokok yang ada tu sentiasa disiram. Dia akan sentiasa disiram menggunakan air. Jadi tuan-tuan, sistem ni saya letak di SQS. Saya letak di SQS bersama saya punya rakan penyelidik Dr. Mat, Dr. Mat lah, Cik Mat Seribu kan. Kami letak di SQS. Jadi jarang-jarang kami datang tengok tau. Kami datang pagi untuk bagi makan, kemudian kami tinggalkan sampai besok. Besok kami datang sekali lagi bagi makan. So maksudnya dalam kes ni untuk orang-orang yang sibuk macam kita ni, yang sentiasa ada kelas lah, yang tak ada masa nak jaga kolam lah kan. This is a very good system for you to have at your own home, di rumah sendiri, dan juga dia boleh kurang maintenance. The most important thing, the keyword is less maintenance system. Less maintenance system, dan dia sesuai untuk kita yang sibuk ni lah. Alright. Hari Sabtu Ahad, hari Jumaat Sabtu kami tak bagi makan ikan, tapi ikan tu boleh survive, tak ada masalah apa-apa. Kalau kita bela kucing pun hari Jumaat Sabtu, kalau kita tinggal 3 hari 4 hari, kita dah takut kucing tak makan mati. Kalau ikan ni jangan risaulah. Alright, you tak perlu siram pokok, you tak perlu teruk sangat kerja lah. Alright. Jadi ini adalah the beauty of the system. Alright. Jadi apakah hasil-hasil yang kita boleh dapat daripada sistem aquaponik ini? Hasil-hasil yang kita boleh dapat yang macam tuan-tuan tengok dalam slide ni lah, seperti ikan dan juga sayuran. Alright, sayuran-sayuran apa yang boleh dapat? Macam-macam. Kalau untuk sistem hidroponik, kita boleh dapat sayur-sayur yang berdaun, yang kita makan daun dia, contohnya macam bayam, sawi, salad, alright, kangkung and so on. Tapi kalau untuk grow bed, okay, grow bed is a bit different. Dekat grow bed tu kita tanam pokok-pokok yang berbatang keras seperti terung, cili, alright, what else? Kita bendi, kita tanam dalam grow bed. Jadi dia ada dua sistem yang berbeza. Jadi tuan-tuan boleh dapat bendi, sayur macam-macam, terung whatsoever. Salad pun boleh dapat, kangkung pun boleh dapat, ikan pun boleh dapat. Alright. So that's the beauty of the system lah. The beauty of the system. What else? Okay. Ikan-ikan yang kita dapat tu, kita takkan untuk sistem ni, untuk pengetahuan, for you guys punya information. The grant, DECO grant has been granted to me for the past 2 years. For the past 2 years, I obtained the grant. I think more almost 2 years now. But the system still remain as it is now. Masih working macam biasa. Maksudnya ini membuktikan bahawa sistem ini adalah sustainable. Dia sustainable. Dia boleh hidup sendiri.
Alright. Jadi you cuma ada one time of investment and then after that the system will survive by itself di mana dia boleh generate income sendiri. Okay. So kalau tuan-tuan tengok kat sini hasil ikan yang kita dapat tu kita tak gunakan dia untuk makan fresh sebab kalau makan fresh ikan tilapia 1 kilo baru RM12. So apa yang kita buat ialah kita ubah kepada pekasam lah. Okay, so ni adalah pekasam ikan tilapia aquaponik. Okey, siapa yang buat? Bukan saya yang buat Yang buat adalah ada seorang makcik daripada kampung tradisi. Jadi dengan cara ini dia membantu ekonomi makcik itu sendirilah. Sebab dia yang bantu buat pekasam aquaponik ni. And guess what? How much is the price of the pekasam? Pekasam ni harga dia 1 kilo adalah dalam lingkungan RM35 sekilo. Sekilogram tuan-tuan So once you harvest you punya ikan, you ubah kepada pekasam, you boleh simpan pekasam tu at least 1 year tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita jual ikan fresh dalam masa sehari dua you dah kena jual lah. Kan? Kalau tidak memang kita terpaksa buang lah ikan fresh tu. Jadi inilah cara untuk kita membantu ekonomi penduduk sekitar Universiti Utara Malaysia ni dengan mempromosikan that particular pekasam. Sebentar lagi saya akan tunjukkan video sistem yang telah kita pasang di rumah Mak Teh ni lah di kampung tradisi. Okay, so what are the advantages? Advantage yang kita ada ni macam saya kata tadi lah, dia produce fish and vegetables, dia tak perlukan tanah. Lepas tu dia tak perlu you nak siram pokok tu hari-hari. Dan definitely you tak pakai chemical fertilizer, tak ada risau dah lah pasal makan sayur yang beracun ni. You know, sayur-sayur yang ada di pasaran tu kalau misalnya kata dia nampak cantik apa semua tu mungkin sebab antaranya adalah penjagaan yang baik lah. Macam mana petani tu menjaga pokok tu dengan baik adalah dengan memberi racun untuk racun membunuh perosak-perosak yang ada di situ. Jadi dalam kes ni sometimes I'm worried kita pun termakan, bukan kata sengaja nak makan racun tu, tapi kita termakan racun. So better kita tanam sendirilah, tanam sendiri murah dan dia lebih fresh lah. Okay. Dan bagi untuk orang-orang yang sibuk, kalau tuan-tuan tengok dalam slide ni, dia adalah less maintenance, very less maintenance, very minimum maintenance to maintain the system. Okay, yang ni cerita pasal dia punya economical lah, dia punya macam mana saya calculate dia punya break even point untuk sistem. Jadi kalau misalnya kata kita tengok dalam break even point ni, saya takkan go detail into the break even point. I think yang ni kita serahkan kepada pakar-pakar ekonomi lah. Alright, tapi secara ringkasnya apabila saya calculate dia punya break even point ni secara kasarnya, saya boleh kata all your investment tu kita boleh dapat balik dalam masa 2 kali cycle lah. 2 kali cycle. 1 kali cycle untuk ikan adalah 4 bulan. Dalam 4 bulan tu you boleh harvest sayur sebanyak 2 kali. Alright. So you memerlukan sekurang-kurangnya 2 kali cycle untuk you dapat balik you punya modal lah. Alright. So itu adalah pengiraan yang secara kasar yang saya ada lah. Alright. So saya ada lagi lebih kurang 10 minit lagi. So jangan risau, saya akan cuba stop pada 11.30, 11.30. Alright. Yang ni adalah advanced system yang saya tengah buat sekarang, di mana saya cuba menggunakan remote sensing lah. In this case I'm using remote sensing untuk monitor condition kolam tu. Yang ni adalah research yang akan dilakukan sekarang sedang dilakukan juga. Jadi kepada rakan-rakan penyelidik yang lain yang interested to join in me, I do welcome them to join in me with the project. I'm going to set up a solar system. Saya dah beli solar panel apa semua untuk sistem ni, dan saya akan pasang solar panel very soon di SQS. Nanti kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan akan nampak sistem aquaponik itu dengan sistem solar. Alright, jadi kita tak pakai dah electricity UUM. Jadi kita pakai sistem solar, cahaya matahari, so renewable energy. Alright. So yang ni adalah dia punya conclusion lah. Jadi dia sangat sesuai untuk dalam kesimpulan ni kita boleh kata sistem ni sangat sesuai untuk mereka-mereka yang sibuk, dan juga dia adalah amat sesuai kepada
penanaman dalam bandar. Penanaman dalam bandar. Sebab dia memerlukan space yang sangat kecil lah. Bukan sangat kecil, memerlukan space yang orang kata adalah di beranda di depan rumah anda ataupun dekat dalam porch anda, kita boleh buat sistem ni. Alright, kita kalau untuk sistem yang kecil kita cuma memerlukan dalam lingkungan 5 kali 4 kaki ya, dalam 5 kali 4 kaki 20 kaki persegi. 20 kaki persegi tu tak besar mana. So kita boleh pasang setup aquaponik untuk satu kolam lah. Jadi yang tu adalah yang saya nak terangkan lah. Jadi saya akan share a video yang ada di sini. Okey, sebentar ya. Okay. So I'm sharing a video. This particular video adalah video yang kita pasang sistem ni di rumah Mak Teh di kampung tradisi. Okay, so let's look at the video. Saya harap anda boleh dengar dia. Boleh dengar? Right. So ni adalah sistem. Real sistem yang kita pasang. Okay, real sistem yang kita pasang. Okay, yang ni adalah sistem, ni adalah grow bag. Yang ni kita pasang kat rumah makcik ni di kampung tradisi. You all boleh datang visit lah. Sekejap lagi pun ada visitor nak datang visit. Yang ni adalah real life case study ya. This is application research yang kita dah memang pasang pada community. Yang ni baru pasang hari tu. Nanti kalau you nak tengok, dia adalah lebih canggih sikit lah. Sekarang ni dah ada sayur dah, ikan semua dah ada. Cuma ada sedikit 1-2 masalah. Ya, itu nanti technical punya problem, nanti saya akan cuba selesaikan lah. So basically this is the system. Alright, so this is the fish waste tank. This is the fish waste tank. Dalam fish waste ni dia terbagi kepada 3 kompartmen lah. Dia ada satu kompartmen untuk air bersih, satu kompartmen yang putih ni adalah proses nitrification. Kita panggil proses nitrification, kita ubah amonia kepada nitrite, kemudian kita bubur oksigen, kita akan dapat nitrate. Kenapa kita nak dapat nitrate? Sebab nitrate tu adalah baja kepada pokok. Alright, ni adalah proses yang tuan-tuan tengok warna putih tu kan. Yang tu adalah K1 medium. Alright, itu pasal saya kata this particular session tak boleh buat secara online 100%. Kita kena buat secara praktikal. Jadi fasa yang kedua nanti you all boleh register ramai-ramai dengan SECMA. Nanti kita tengok sistem tu secara live dan harap-harap tuan-tuan boleh buat kat rumah masing-masing. Okay. So ni adalah kita dia. Okay, you see dia ada bubbling dia bubbling. The bubbling tu adalah kita tambah oksigen kepada nitrite tu. Nitrite tu kita tambah oksigen dia jadi nitrate. Nitrate tu akan jadi baja kepada pokok. Okey. Alright. Okey, di atas sistem tu kita ada sayur lah. Ni kita ada sayur lah. Ini adalah sistem hidroponik lah. Atas tu adalah sayur. Alright. Sayur ni sekarang kalau you tengok kat rumah makcik ni dah besar-besar dah boleh jual. Do you know how much this salad cost? This salad ni kita panggil salad Batavia. Batavia salad. Dia dah lah organik. 1 kilo adalah RM20. Betul tak? 1 kilo RM20. Kalau setakat sayur bayam sawi tu, 1 kilo baru RM8. Kalau yang ni, Batavia ni dan juga salad kerinting yang makan nasi ayam tu, 1 kilo kalau you pergi dekat pasar raya adalah RM20. Itu sayur yang dibubuh racun. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, sayur ni adalah organik, tak bubuh racun, you boleh ambil makan terus. Alright. Jadi what else do you want? You nak sayur, dah ada sayur organik. You nak ikan, kita dah ada ikan. Alright. So yang ni adalah sayur dia. Okay, tengok sayur dia. Yang sekarang ni dah besar, sangat besar sayur dia. Okay, bawah ni adalah ikan. Okay, bawah ni adalah ikan. Yang ni adalah ikan yang dibela. Okay, dalam kes ni you might ask me what kind of fish yang kita bela. Okay, ikan-ikan yang kita boleh bela, ikutlah. Kalau dekat rumah saya ada 3 kolam. Saya bela ikan apa? Setiap kolam tu ikan berbeza-beza. Satu kolam saya bela ikan patin. Saya tak belilah patin temeluh tu dah. Kan? Sorry minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Cakap terus terang, saya tak boleh nak makan ikan air tawar yang dijual di pasar. Sebab kan ikan air tawar tu dia
rasa macam lumpur tau. Dia sebab dia duduk dalam tanah kan. Jadi dia punya rasa, dia punya taste tu dia rasa lumpur. Jadi memang bila saya memang tak boleh makan lah ikan tilapia, ikan memang tak boleh tapi ikan keli masalah kita orang tak nak bela sebab dia busuk. So ikan patin yang ada kat rumah saya tu memang fresh. Saya ambil, saya boleh buat ikan patin masak tempoyak. Lah mak dekat bulan puasa ni kan. Memang best So ikan patin saya bela satu kolam, saya bela ikan patin. The next kolam tu saya bela ikan daripada Jabatan Perikanan kita bela, nama dia ikan dia adalah, dia bukan local fish, dia adalah tilapia juga tapi it is genetically improved fish tilapia ataupun dia bagi singkatan dia adalah GIF, genetically improved fish tilapia. Dia ikan tilapia tapi warna hitam sikit lah yang tu warna, tapi isi dia memang sedap lah. Sebab dia adalah genetically improved fish. Dia secara genetiknya dia ikan-ikan yang lain lah. Itu kolam yang kedua. Dan kolam yang ketiga ya seperti yang tuan-tuan tengok dalam video ni adalah ikan tilapia merah. Okey. Ikan tilapia merah adalah ikan tilapia yang antara ikan yang paling sesuai lah. Alright, untuk dibela dalam sistem aquaponik. Selain daripada tilapia, patin, kita boleh bela ikan baung. Ikan baung kita boleh bela, ikan keli boleh bela tapi ikan keli macam saya kata ikan keli ni busuk, dia terlalu busuk, so saya tak bela lah, saya tak suggest lah untuk bela ikan keli. Kalau you nak bela ikan kelah ke whatever boleh, tapi masalah dia adalah space. Dia punya space ni agak limited, ruang dia agak limited. Jadi ikan-ikan yang ganas-ganas ni dia perlukan area yang agak lebih besar, jadi you need a bigger pond. Untuk kolam ni dia cuma saiz dia adalah 5 kali 3 kali 2 kaki tinggi. Alright, jadi dia tak luas mana. Kalau untuk satu kolam ni ramai orang tanya berapa banyak ikan saya boleh bubuh. Satu kolam ni kita boleh bubuh dalam lingkungan 100 ekor ikan tilapia. Tapi bila dia makin lama membesar dia akan jadi sempit. Jadi you kena reduce number of ikan yang ada dalam kolam tu. Okey. So ni adalah kolam dia. Okey. You boleh tengok ikan-ikan yang ada dalam tu. So that's the system lah. Ini adalah plastik tu plastik. Right. Okay. So that paket dah develop dan kita telah bina dan kita telah pasang kepada komuniti. Dan juga sekolah-sekolah pun ada banyak tanya saya tentang sistem aquaponik. Aquaponik ni memang diajar di sekolah-sekolah. Jadi kita pun akan kita banyak engagement dengan sekolah. Hari ni pun ada majlis pemadaran kulim datang nak tengok sistem tu. Lepas tu daripada Jabatan Bomba pun diorang ada kolam, diorang nak tanya kita pasal sistem aquaponik. So this is a very good research area untuk kita. So ask me what is my area, I can tell you that I've got my first degree in mechanical engineering, my master in mechanical engineering, my PhD in mechanical engineering, but it does not hinder me from doing this particular, sebab projek ni dia adalah cross field punya area. Kalau you tanya Dr. Mat Dr. Mat bidang apa? Dia bidang matematik Alright. So tak semestinya you only bidang business tak reti untuk bertani Alright. So kita ada beberapa minit kalau ada soalan daripada rakan-rakan. Ini ada soalan Ada soalan daripada chat box. Oh, Dia tanya Abang Mat ada kat makan, sini. Ini expert dia. yang tu saya dah respon dah dalam chat box tu. Mana kalau kita bagi makan tu 100% pellet lah. 100% pellet. So Abang Mat ni, tahniah Abang Mat dia baru dapat dia punya associate professor, tahniah. Dalam bidang dia, tapi dia expert dalam bidang aquaponik ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak join fasa 2 nanti kita akan buat secara praktikal. Dan kita akan buat praktikal tu kita akan pergi ke SQS dan kalau sempat kalau Dr. Mat sudi membenarkan kita untuk pergi visit dia punya rumah, kita akan tengok rumah dia lah. Kan itu yang implement di rumah sendiri dan juga di kampung tradisi. Okay, tuan-tuan ada soalan lain?
Easy DIY. Di soalan pasal apa? Pasal harga kos ya. Tu almost 5k lah, almost 5k. Tapi macam saya buat dalam slide tadi, the 5k and investment dengan syarat you jual lah, jangan makan pula. Kalau you jual, you boleh dapat balik you punya break even. You akan reach your break even point within 2 cycle. So almost 1 year lah, almost 1 year before you can get your investment back. What else? Soalan lain. Tanya apa-apa you all nak tanya. Pasal kedua ni boleh saya nak tahu siapa yang nak join. Boleh raise up your hand. Ada yang berminat nak join. Practical lah. Practical. Saya tak mau teori. Yang teori ni tak syok lah. Alright. Tu ada lah Puan Nurul Huda ramai angkat bagi thumbs up. So harap-harap you all boleh join lah. Soalan, any question if you want to ask. You just open up you punya mic je senang. Better kita tahu lah. Ada soalan? Hari ni Sekma bagi PBU ilmu kan? Aimi? Yes, dia Doktor. Ada PBU. Dia bagi PBU ilmu kan? Bukan training PBU IMO. Ya. Kalau PBU ilmu dapat 1. Kita nak cari Oh. lagi 19. Kalau okey, soalan. Ini soalan. Kita tak lama, kita ada about another 5 minit. Easy DIY Ya, apa? 5K. So maksudnya kalau macam ada Ya. community ataupun orang dalam UM nak untuk implement Easy DIY ni. So team doktor akan set up semua untuk ni ya. Yes, saya dengan Dr. Mat akan membantu dan akan set up the system lah. Jadi itu yang saya kata ni, sesi ni bagi saya perlu dibahagikan kepada 2, sesi teori dan juga sesi praktikal. Dia bukan macam seminar biasa yang you all join 1 jam. Ni adalah sesi yang orang kata teori dan praktikal diperlukan. Alright. Kalau tak ada praktikal, you won't appreciate the system. Betul. Perlu tengok live juga so orang boleh nampak tengok live, baru boleh nampak sistem tu. Kalau tidak, saya cakap cerita pasal macam mana ammonia ditukar kepada nitrite kepada nitrate. You won't appreciate that. Because only scientific researcher would appreciate that particular theory. But as for us, practitioner, kita lebih go towards practical instead of theory. Okay? Ada apa-apa soalan sebelum kita nak start? Ya. Okay, alright. Thank you, Doctor. So, the next session we will do a live session. Soalan dalam session ni ada soalan ni apa? Apa ni? Ni Dr. Mas Saya sudi menerima dan menerangkan pengendalian Easy DIY coding. So Dr. Mat ada kat situ. So of course, definitely. Guys, ladies and gentlemen, lepas ni saya nak pasang solar panel. Saya dah beli dah solar panel. Solar panel sistem semua dah ada. So saya akan buat practicality on how to assemble a solar system kepada sistem aquaponik ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok secara live macam mana apa equipment yang kita perlukan, macam mana kita nak pasang barang apa yang kita perlukan. Yang itu adalah ilmu yang kadang-kadang jarang-jarang ada. Alright. So jom join the community. Join Facebook Cik Mat 1000. Kalau kita Cik Mat 1000 punya Facebook, korang boleh tahulah macam-macam dalam tu. Saya ni team cakap je. Okay? Boleh? Okay, thank you, Doctor. So, alright. Siapa-siapa yang nak tahu lagi lanjut boleh tengok secara live dekat SQS. Okay. Terima kasih, Doktor. Cuma saya harap Sekma lepas ni akan ambil data. Okey, sesiapa yang berminat untuk second fasa yang kedua untuk praktikal, Sekma mungkin boleh arrange supaya kita buat ni. Sebelum kita end session ni, saya jemput semua partisipan untuk buka kamera so kita boleh ada. Kalau yang ada lah. Abang Mat, jangan lupa.
Ni researcher dia. Okey. Ni Nurul Sadikin pun ada. Nurul Sadikin, dia punya husband expert dalam IoT. Okey. Okay. Kan. Abang Ham pun ada. Semua kawan-kawan saya ni. Ini kawan-kawan je ni. Alah, korang dah tahu dah benda lah ni. Alright, okay. Let's go. Kita tunggu lagi maybe 1 minit lagi untuk yang lain buka. Okay, alright. Dapat PBU 1 tau. Korang jangan lupa Yes. tau. Kita nak kena kumpul dalam 20. Ni baru dapat 1 tahun ni. Kan. Cuma sekarang ni tuan-tuan, saya perlukan expertise mungkin daripada Nurul Sadikin punya husband punya school of computing untuk bantu saya on IoT. IoT. I need expert on IoT. Remote sensing. Okay, we will take a picture once. Okay, 1, 2, 3. One more. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Okay. Thank you guys for joining the club, joining the session. Watch out, bukan watch out lah. Tunggu next punya announcement daripada Setma untuk practical experience of aquaphonic system. Thank you very much. Assalamualaikum. Alright, thank you, Dr.